Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pelajaran harian ini masih dalam tajuk yang sama, iaitu wajib haji. Kemarin kita ni sudah menyentuh mengenai pengertian wajib haji dan perkara-perkara wajib haji. Kemudian kita ni juga sudah menyentuh penerangan bagi perkara wajib haji yang pertama, iaitu berniat ihram haji di miqat beserta penerangannya. Jadi untuk harian ini, kita ni akan menyambung penerangan bagi perkara wajib yang kedua, iaitu bermalam di Muzdalifah pada 10 Zulhijjah, dan perkara wajib yang ketiga, melontar Jamratul Aqabah. Baik. Perkara wajib haji yang kedua, iaitu bermalam di Muzdalifah pada 10 Zulhijjah. Maksudnya ialah hadir ataupun berada di Muzdalifah pada masa yang telah ditetapkan. Di manakah Muzdalifah itu terletak? Baik, kalau kamu lihat dalam gambaran ni, Muzdalifah terletak di antara Arafah dengan Mina. Dalam perjalanan mengerjakan ibadat haji, selepas wukuf di Padang Arafah, jemaah haji diwajibkan pergi menuju ke Muzdalifah untuk hadir ataupun bermalam di sana. Kemudian, berapa lamakah tempoh masa berada di Muzdalifah? Tempohnya ialah mulai dari selepas separuh atau setengah malam 10 Zulhijjah hingga sebelum terbit fajar ataupun waktu subuh. Separuh malam di sini maksudnya kira-kira dalam pukul 12 cematu. Jadi sekiranya jemaah haji beredar dari Arafah selepas Isya pada malam 10 Zulhijjah itu dan diorang sampai di Muzdalifah dalam tempoh yang kena tetapkan, jadinya mereka wajib bermalam di sana. Cuba lihat poin yang pertama. Jemaah haji hendaklah berada di Muzdalifah pada tempoh tersebut walaupun sekejap atau sekadar melaluinya sahaja. Maksudnya, jemaah haji itu indah semestinya bermalam di Muzdalifah sampai sebelum waktu subuh. Diorang boleh jual lalu ataupun melintas sekejap saja di Muzdalifah itu, lepas itu terus bertolak ke Mina. Ini bagi kalau yang pakai kereta ataupun bas. Sekiranya diorang kan berhenti dan turun sekejap di Muzdalifah, kan mengambil anak batu untuk melontar jamrah, lepas itu bertolak ke Mina pun boleh. Asalkan diorang berada di Muzdalifah selepas tengah malam itu. Tapi kalau kan stay di sana sampai sebelum waktu subuh pun boleh dan sunat hukumnya. Tapi kebiasaannya ramai jemaah haji yang turun sekejap saja di Muzdalifah untuk membaca doa sama mengambil anak batu. Lepas itu baru diorang jalan terus ke Mina. Sebab kenapa? Sebab ditakuti nada kenderaan yang ada ataupun available pada masa itu. Jadinya ada baiknya turun sekejap saja di Muzdalifah, kemudian terus bertolak ke Mina untuk melontar jamrah. Poin yang kedua. Jemaah haji yang meninggalkan Muzdalifah sebelum masuk separuh malam 10 Zulhijjah atau tiba di Muzdalifah setelah terbit fajar, maka dia dikira telah meninggalkan salah satu daripada wajib haji. Okey, kalau kamu lihat arah timeline di atas satu, artinya ia berada di Muzdalifah arah garisan yang bertanda warna merah itu, di mana ia melakukan di luar tempoh masa yang kena tetapkan. Jadinya dalam hal ini, ia dikira meninggalkan salah satu perkara wajib haji. Hukumnya tetap sah, tapi ia dikenakan membayar dam.
Secara ringkasnya, jemaah haji mesti berada di Muzdalifah dalam tempoh yang ditetapkan. Jangan sekali-kali tiba di Muzdalifah selepas waktu subuh dan jangan sekali-kali meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam. Kemudian, apakah perkara-perkara yang disunatkan ketika berada di Muzdalifah? Okey. Jadi semasa berada di Muzdalifah, sunat bagi jemaah haji mengutip anak-anak batu sebanyak 7 biji untuk digunakan melontar Jamratul Aqabah. Kemudian sunat berada di Muzdalifah sehingga waktu subuh. Oleh sebab itulah ramai jemaah haji yang turun sekejap saja di Muzdalifah untuk berdoa dan ambil anak batu. Sebab indah wajib ia stay dari selepas tengah malam sampai sebelum waktu subuh. Kemudian membaca doa dan berzikir. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 198 hingga 199 ada dinyatakan tentang perintah ataupun suruhan berzikir, yang mana maksudnya, maka apabila kamu bertolak daripada padang Arafah, yakni menuju ke Muzdalifah, hendaklah kamu berzikir mengingati Allah di Masy'aril Haram, iaitu selepas bermalam di Muzdalifah dengan lafaz talbiyah, tahmid, berdoa, bertahlil dan bertasbih. Dan ingatlah kamu kepada Allah sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepada kamu sekalipun kamu sebelumnya adalah dari golongan orang-orang yang sesat. Kemudian hendaklah kamu bertolak dari padang Arafah, tempat bertolaknya orang ramai, dan memohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi ayat ini adalah ayat perintah untuk berzikir ketika di Masy'aril Haram, iaitu Muzdalifah. Ayat ini juga menyuruh supaya berzikir mengingati Allah, sebagaimana Allah sudah memberi petunjuk kepada hambanya, iaitu memberitahu tentang syiar-syiar Islam. Contohnya ibadah korban. Kemudian diajar lagi tentang mengerjakan ibadah haji, iaitu sebagaimana petunjuk yang Allah tunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian macam-macam ilmu lagi. Banyak sebenarnya nikmat yang Allah bagi kepada hambanya, dan semua petunjuk yang cikgu sebutkan tadi itu, ia merupakan nikmat yang paling besar, yang wajib disyukuri dan dibalas dengan berzikir. Sama ada berzikir di dalam hati maupun dengan lisan. Jadi oleh sebab itulah kita ni sebagai hambanya diperintahkan untuk berzikir. Jadi cikgu ulangi, antara perkara-perkara sunat yang dilakukan ketika berada di Muzdalifah ialah yang pertama, mengutip batu kecil untuk melontar Jamratul Aqabah. Kemudian yang kedua, berada di Muzdalifah sampai terbit fajar. Kemudian dan yang ketiga, membaca doa dan berzikir.